Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fails Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan. Satu lagi tangkapan besar, satu lagi pendedahan yang amat mengejutkan dari SPRM. Inilah kita tahu banyak pemimpin di Malaysia, individu-individu yang diberikan kuasa, diberikan tanggung jawab. Namun merekalah yang merosakkan image negara. Bagi saya secara pribadi, tuan-tuan dan puan semua, saya amat tak suka, tidak suka, benci bila saya mendengar ada saja individu yang diberikan tanggung jawab, diberikan kuasa, namun akhirnya mereka inilah yang merosakkan image negara dengan terlibat dengan rasuah. Terlibat dengan rasuah, akhirnya ini merosakkan image negara. Tuan-tuan semua, akhirnya satu lagi pendedahan besar SPRM yang amat mengejutkan. Bagi saya ini pasti mengecewakan ramai. Sarjen direman, minta rasuah daripada penagih pengedar dada. Apa komen Anda, tuan-tuan semua, berkaitan dengan artikel ini? Ini satu tangkapan yang menyedihkan bagi saya. Sarjen direman, minta rasuah daripada penagih pengedar dada. Seorang anggota polis berpangkat sarjen direman 6 hari bagi membantu siasatan kes meminta serta menerima rasuah daripada penagih dan pengedar dada tahun lalu. Artikel ini diterbitkan pada 7 April 2023. Perintah reman dikeluarkan Magistrat S. Punita terhadap lelaki berusia lingkungan 40-an itu selepas membenarkan permohonan yang dikemukakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Mahkamah Magistrat Ipoh pada Jumaat. Tempoh reman sehingga Rabu depan itu bagi membolehkan siasatan lanjut dibuat mengikut Seksyen 17 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Difahamkan lelaki terbabit yang bertugas di bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Perak Tengah itu ditahan pada Khamis kerana disyaki meminta dan menerima wang rasuah antara RM1.500 hingga RM10.000 daripada pengedar dan penagih dada sekitar daerah Perak Tengah. Kan saya kata, ini satu tangkapan yang amat mengejutkan dan ini pasti menyedihkan, mengecewakan ramai, terutamanya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Dalam artikel ini juga, dua anggota termasuk seorang wanita masing-masing berpangkat sarjen ditahan SPRM Perak dan telah direman selama 5 hari sehingga Isnin depan untuk membantu siasatan bagi pertuduhan rasuah. Sementara itu, pengarah SPRM Perak, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad ketika dihubungi, mengesahkan penahanan itu. Jadi tuan-tuan dan puan semua, SPRM buat pendedahan. Sebelum ini juga kita mendengar ada tangkapan daripada SPRM mengaitkan nama pegawai immigration, mengaitkan juga terlibat dengan PATI, pendatang asing tanpa izin, menerima rasuah untuk membantu pendatang asing tanpa izin ini. Jadi banyaklah mereka yang diberikan tanggung jawab, diberikan kuasa, mereka jugalah yang merosakkan image negara. Apa pula pandangan orang, pandangan negara jiran bila mereka tahu Malaysia begini? Oke tuan-tuan semua, apa komen Anda? Itu hanya pendapat pribadi daripada saya sendiri. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat, lebih padu. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fails Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara yang saya amat hormati semua. Akhirnya Perdana Menteri membuat satu lagi kenyataan yang amat hebat. Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat satu lagi kejutan melalui kenyataannya. Dasar kerajaan perpaduan mesti amal keseimbangan ikut Al-Quran.
Ini adalah kenyataan daripada Perdana Menteri. Jadi tuan-tuan dan puan semua, melalui kenyataan ini pasti mengejutkan ramai pemimpin ahli politik di Malaysia, terutamanya kepada parti pembangkang, terutamanya daripada parti pembangkang. Dalam artikel ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu setiap dasar yang dibuat oleh Kerajaan Perpaduan mengamalkan keseimbangan seperti mana ditekankan dalam Al-Quran. Beliau berkata, ini bagi memastikan pelaksanaan dasar secara menyeluruh kepada setiap lapisan masyarakat. Sebab itu, tidak boleh langgar segala bukit bukau dirobohkan. Pokok balak ditebang sesuka hati, jahanam kerana tiada equilibrium atau keseimbangan diamalkan. Bila kerosakan berlaku, bencana akan selalu menimpa rakyat, terutama rakyat yang lebih rendah kedudukan mereka atau miskin. Apabila seseorang itu diamanahkan atau dilantik sebagai menteri, beliau mewakili semua rakyat. Maknanya, keluhan rakyat mesti didengar dan dasar kerajaan mesti mengambil kira perimbangan yang disebut dalam Al-Quran, katanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, menurut Anda, setelah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kenyataan ini sudah pasti mengejutkan ramai pihak, terutamanya semua pemimpin ahli politik di Malaysia. Dalam artikel ini juga, beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Nur Ramadan pada Sabtu. Turut hadir Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil. Perdana Menteri juga berkata, pemimpin Melayu dan Islam tidak seharusnya hanya berbicara mengenai soal hidup bangsa Melayu dan berjuang menggunakan agama Islam. Sebaliknya, perlu menunjukkan contoh teladan yang baik kepada masyarakat. Biar orang tengok ada orang Melayu yang bersih dan tidak korup, menjaga serta prihatin terhadap nasib orang yang susah dan miskin. Jadi kita bila bercakap tentang korup pula, sudah pasti banyak pemimpin di Malaysia yang nama mereka yang sedang menerima pertuduhan di mahkamah, berhadapan pertuduhan di mahkamah, menerima dakwaan, berkaitan dengan tuduhan menerima dan meminta rasuah yang terpalit dengan rasuah, salah guna kuasa, pengubahan wang haram. Ini kenyataan daripada Perdana Menteri sudah pasti mengejutkan kepada semua, saya boleh katalah, yang terpalit dengan rasuah yang berhadapan dengan kes mahkamah. Begitu juga yang mungkin belum berhadapan dengan kes mahkamah, namun nama mereka sudah pernah disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam artikel ini, tuan-tuan dan puan semua, sebenar hari nuzul Al-Quran yang disambut pada Sabtu, Anwar menyeru umat Islam supaya memanfaatkan ia dengan membaca, menghadam, dan seterusnya memahami ayat-ayat dalam kitab suci. Jadi tuan-tuan dan puan semua, pada majlis itu juga, Perdana Menteri turut menyampaikan wang tunai RM200 kepada setiap 300 asnaf dan fakir miskin bagi Parlimen Lembah Pantai dengan jumlah keseluruhan penerima sumbangan Nur Ramadan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tahun ini ialah 3.300 orang. Wow, hebat Anwar, hebat. Jadi tuan-tuan semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih padu, lebih hangat. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.